Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana pada hari ini 5 Syawal bersamaan 28 Mei kita dapat bersama lagi dalam program Budaya Al-Quran, dan kita masih lagi akan membaca surah Al-Isra ayat 76 hingga 86, muka surat 290. Dan sebelum itu, bagi warga IPG Kampus Tun Seon, boleh mendaftar dengan klik pada pautan yang terdapat di bawah tajuk YouTube, video YouTube, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama memulakan program Budaya Quran kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi sekali lagi tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan membaca surah Al-Isra ayat 76 hingga 86 di muka surat 290. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha. Wa idhan la yalbathuna khilafaka illa qalila. Dan sesungguhnya mereka hampir-hampir berjaya mengganggumu daripada tinggal aman di bumi Makkah, dengan tujuan mereka dapat mengusirmu dari negeri itu. Dan jika berlaku demikian, maka mereka tidak akan tinggal di situ sesudahmu, melainkan sedikit masa sahaja. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila. Demikianlah peraturan kami yang tetap mengenai orang-orang yang telah kami utuskan sebelummu dari rasul-rasul kami, dan engkau tidak akan dapati sebarang perubahan bagi peraturan kami yang tetap itu. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah olehmu sembahyang ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah sembahyang subuh. Sesungguhnya sembahyang subuh itu adalah disaksikan keistimewaannya.
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam, serta kerjakanlah sembahyang tahajud padanya sebagai sembahyang tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkan kamu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Dan pohonlah, wahai Muhammad, dengan berdoa, wahai Tuhanku, masukkanlah daku ke dalam urusan agamaku dengan kemasukan yang benar lagi mulia, serta keluarkanlah daku daripadanya dengan cara keluar yang benar lagi mulia, dan berikanlah kepadaku dari sisimu hujah keterangan serta kekuasaan yang menolongku. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Dan katakanlah, telah datang kebenaran iaitu Islam, dan hilang lenyaplah perkara yang salah iaitu kufur dan syirik. Sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar, syifa, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sebaliknya, Al-Quran tidak menambahkan orang-orang yang zalim disebabkan keingkaran mereka, melainkan kerugian juga. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. Dan apabila kami kurniakan nikmat kepada manusia, berpalinglah ia serta menjauhkan diri iaitu dari bersyukur. Dan apabila ia merasai kesusahan, jadilah ia berputus asa. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. Katakanlah, wahai Muhammad, tiap-tiap seorang beramal menurut
pembawaan jiwanya sendiri, maka Tuhan kamu lebih mengetahui siapakah di antara kamu yang lebih betul jalannya. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakan, roh itu dari perkara urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. Dan sesungguhnya, jika kami kehendaki, tentulah kami akan hapuskan apa yang kami telah wahyukan kepadamu. Kemudian engkau tidak akan beroleh sebarang pembela terhadap kami untuk mengembalikannya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita telah pun selesai membaca beberapa ayat daripada surah Al-Isra, mula ayat 76 hingga 86. Dan objektif budaya Quran kita pada pagi ini adalah bagi 3 perkara, iaitu yang pertama, seperti biasa, berkaitan dengan tahsin Al-Quran ataupun tajwid. Kita baca Al-Quran ini, mudah-mudahan bacaan kita semakin elok, fasih dan mengikut hukum-hukum tajwid yang betul. Manakala objektif yang kedua, iaitu kita daripada ayat-ayat yang kita bacakan nanti, yang kita bacakan tadi, nanti kita akan menerangkan percubaan musyrikin dalam usaha memfitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan objektif yang ketiga, kita akan menghuraikan beberapa ayat tadi tentang perintah-perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan pergi kepada yang pertama, iaitu tentang tajwid. Antara ayat yang kita boleh fokuskan berkaitan dengan tajwid untuk bacaan kita pada pagi ini ialah pada ayat yang ke-76, iaitu pada kalimat wa idzalla, tanwin bertemu dengan lam. Jadi hukum di sini di bawah tajuk dalam buku-buku tajwid ataupun kitab-kitab tajwid, tentulah di bawah tajuk nun mati dan tanwin. Maka di sini hukumnya ialah idgham bila gunnah. Bunyi tanwin dimasukkan ke dalam huruf lam, idgham. Bermaksud idgham bila gunnah, dan bacaan ini tidak disertai dengan dengung. Bila gunnah. Wa idzalla. Okey, ini yang pertama. Manakala yang kedua ialah pada ayat yang ke-77, sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina, iaitu pada kalimat mir rusu. Asalnya min, ya. Di sini nun mati, selepasnya ialah ra. Sama seperti yang tadi, iaitu tanwin bertemu dengan lam, maka di sini ialah nun bertemu dengan ra. Hukumnya sama, iaitu idgham bila gunnah. Bunyi nun masuk ke dalam bunyi ra, mir. Dan pada bacaan di sini tidak ada apa-apa yang merumitkan kita, kerana huruf ra di atasnya ada tanda sabdu. Di sini dengan tanda ini memudahkan
kita menyebut bacaan ini dengan hukum idgham bila gunah dengan tepat. Mir. Kalau kita ingat lagi di peringkat kita belajar Al-Quran dahulu, mungkin dengan kaedah Baghdadi, Muqaddam, kita akan mengeja mim ra sabdu bawa mir, ra depan ru, itu kaedah Baghdadi dulu bagi mereka yang menggunakan Muqaddam. Jadi di sini ialah idgham bila gunnah, mir rusulina mir, ya. Baik, ini yang kedua. Manakala yang ketiga ialah pada ayat yang ke-78. Di sini kita fokus kepada kalimat aqimis solata, as-solata, ya, iaitu fokus kepada hukum mad di sini. Ada tanda tegak di sini. Tanda tegak di sini tidaklah memberi maksud huruf ini dibaca ikut baris, tetapi ianya mengisyaratkan kepada kita untuk memanjangkan bacaan huruf sebelumnya dengan kadar 2 harakat. Maknanya di sini ianya adalah mad asli. Aqimis salata, salata 2 harakat. Bukannya waw ini berbaris di atas. Jadi mungkin ada sebahagian daripada kita membaca aqimis salawa. Jadi itu adalah tidak tepat, ya. Baik. Itu yang dalam ayat 78. Masih lagi ayat yang sama, cuma pada kalimat wa Qur'anal fajr. Jadi fokus kita ialah pada ra yang berbaris bawah tetapi diwaqafkan, dan sebelumnya ada huruf yang dibaca secara qalqalah, fajr. Asalnya begitu. Tapi takkanlah kita nak mengabaikan ha, huruf ra di sini. Maka kita akan baca fajr, fajr. Begitu, ya. Wa Qur'anal fajr. Jadi ada qalqalah dan ada getaran sedikit untuk memberi hak kepada huruf ra. Baik, berikutnya ialah pada kalimat fatahajjad. Fatahajjad. Di sini tidak ada apa-apa yang sulit untuk kita baca, cuma fokus kepada dal, iaitu qalqalah, ya. Fatahajjad. Qalqalah berlaku pada huruf dal di sini. Dan huruf jim tidak ada hukum qalqalah, kerana huruf jim di sini tidak menerima bacaan secara mati. Ianya berbaris. Jadi tidak dibacakan fatahajjad. Itu nampak sangat ngada-ngadanya. Jadi dibaca fatahajjad. Sempurnakan sabdu pada huruf jim dan disempurnakan juga qalqalah pada huruf dal. Baik. Kemudian hukum tajwid yang berikutnya ialah pada ayat yang ke-82, iaitu fokus kepada kalimat khasara, ya. Wala yazidul zalimina illa khasara. Apa yang kita nak fokuskan di sini? Iaitu fokus kita ialah tentang sebutan, ya, khasara, iaitu barangkali pada bacaan sin, barangkali pada bacaan sin dibaca seolah-olah macam huruf sad, khasara. Yang kha, ra, bibir kita dalam keadaan yang agak muncung sebab menyebut kedua-dua huruf ini yang agak tebal, ya, dari sisi sebutannya. Kha, ra. Jadi mungkin sin ini pun juga terpengaruh dengan sebutan sebelum dan selepas. Jadi di sini kita kena hati-hati. Khasa, khasa, khasara. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi itu adalah sedikit tentang hukum tajwid. InsyaAllah kita berdoa, kita berusaha, mudah-mudahan bacaan kita semakin baik, fasih, dan menepati hukum-hukum tajwid berdasarkan kitab-kitab tajwid yang telah ditulis oleh alim ulama berdasarkan kepada panduan Al-Quran, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan pergi kepada objektif yang kedua, iaitu tentang menerangkan percubaan musyrikin menfitnah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam membicarakan tentang objektif yang kedua ini, iaitu percubaan musyrikin memfitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perlu undur sedikit beberapa ayat, iaitu ayat yang ke 73 hinggalah kepada ayat 77. Itu semua mengenai tentang percubaan musyrikin untuk memfitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas dinyatakan dalam ayat 73, wa in kadu la yaftinunak. Fokus kepada kalimat ini, iaitu mereka hendak memesongkan kamu wahai Muhammad. Dan kalimat di sini ialah kalimat yang daripada yaftinunak ini, kita dapat pelajari satu ungkapan yang kita gunakan pada ini dalam bahasa Melayu, iaitu fitnah. Juga digunakan dalam bahasa Arab. Yaftinunak, fitnah. Jadi inilah bahayanya fitnah yang telah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala melalui ayat ini, usaha-usaha musyrikin ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka hampir disebut nyaris-nyaris kadu berjaya untuk mempengaruhi Nabi Muhammad supaya ikut mereka. Bila mereka jangkakan Nabi Muhammad hasil daripada fitnah itu, Nabi Muhammad ikut mereka, barulah mereka jadikan Nabi Muhammad sahabat. Ini dia tuan-tuan. Wa idzal lattakhadhuka khalila. Jadi selagi Nabi Muhammad tak ikut mereka, ataupun mereka ini belum berjaya mempengaruhi Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pula tidak mengikut mereka, selagi itu mereka tidak menganggap Nabi Muhammad sahabat mereka. Betapa jahat dan busuknya hati dan usaha mereka ini, wal ayazubillah. Jadi di sini kita kena awas. Kita kena awas supaya kita tidak sama seperti mereka dari segi amalan, iaitu membudayakan fitnah. Dan di sini diberikan satu jalan penyelesaian oleh Allah Ta'ala, iaitu apa dia? Walaula an thabbatnaka. Ini dia. Kita kena tetap pendirian mengikut Al-Quran, mengikut petunjuk Al-Quran, mengikut panduan Nabi Muhammad SAW yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kita dapat menghancurkan segala fitnah. Jadi fitnah tak boleh dimusnahkan, sebab memang wujud. Ianya muncul daripada musuh-musuh Islam. Contohnya di sini, musyrikin Makkah. Dan bila kita bicarakan soal fitnah ini, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perkataan fitnah ini sebenarnya berasal daripada bahasa Arab. Dan inilah buktinya, iaitu pada ayat yang kita dah tunjukkan tadi, ayat 73, la yaftinunak. Dan ianya juga mengandungi banyak makna. Antaranya disebutkan oleh Al-Azhari, oleh Ibnu Faris, oleh Ibnu Manzur dalam kitab-kitab mu'jam mereka, bahawa fitnah ini membawa makna seperti ibtila ataupun ujian. Ini boleh rujuk dalam kitab Maqayis Al-Lughah. Itu satu. Fitnah membawa maksud ujian ataupun ibtila. Ada juga fitnah ini membawa maksud yang lain, iaitu membawa maksud kufur, membawa maksud pembunuhan, membawa maksud kebakaran. Ini boleh rujuk dalam kitab Nihayah oleh Ibnu Athir. Ya. Begitu juga membawa maksud fitnah ini dalam aspek yang lain. Berubah-ubahnya definisi fitnah ini ialah bergantung kepada keadaan. Merujuk kepada Fathul Bari, Ibnu Hajar ada menyebut innal fitana ghaliban innama tunsha'u an tabdil wal ihdath, iaitu sesungguhnya fitnah itu kebiasaannya dibuat untuk mengubah sesuatu dan mereka-reka. Dan bagi masyarakat kita pula, masyarakat Melayu, perkataan fitnah ni memberi makna yang lebih spesifik, iaitu merujuk kepada sesuatu tuduhan yang diada-adakan untuk memburuk-burukkan, untuk
memberi bencana ke atas seseorang ataupun pihak yang membawa kepada porak-peranda. Ini boleh rujuk dalam buku Kamus Dewan edisi keempat. Jadi tuan-tuan, dalam berdasarkan takrifan ini, definisi-definisi ini, jelas fitnah ini adalah haram. Sebab dia membawa kepada kerosakan. Kerosakan ini bukannya kerosakan kecil, malah kerosakan yang amat besar. Kerana dia boleh menjejaskan keharmonian rumah tangga. Contohnya, keharmonian masyarakat, keamanan komuniti, rakyat, negara dan sebagainya. Jadi sebab itu dalam Al-Quran telah dan juga hadis Nabi Muhammad SAW jelas menunjukkan bahawa hukumnya adalah haram. Berdasarkan definisi, iaitu membawa tuduhan yang sengaja diada-adakan tanpa hak, tujuannya adalah tujuan yang jelek. Dan kata Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis riwayat Huzaifah radhiyallahu anhu, la yadkhulul jannah nammamun, tidak akan masuk syurga orang yang menyebarkan fitnah, iaitu mengadu domba. Boleh rujuk dalam hadis ini, boleh rujuk dalam hadis Sahih Al-Bukhari ataupun Sahih Muslim. Baik. Kemudian tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berkenaan dengan fitnah ini juga, ianya ada ciri-ciri. Ataupun boleh dibicarakan mengenai konteksnya. Yang pertama, fitnah itu boleh berlaku dalam dua keadaan. Yang pertama, apabila seseorang mengada-adakan sesuatu berita mengenai sesuatu lalu menyebarkannya kepada orang lain dengan tujuan untuk memburuk-burukkan atau menjatuhkan maruah orang tersebut. Ini satu, menunjukkan konteks fitnah. Yang kedua pula, apabila seseorang dia tak buat pun fitnah ni, bukan sebagai orang yang pertama, tapi orang ini menerima berita mengenai seseorang tanpa menyelidiki kesahihannya terlebih dahulu, cepat-cepat sebarkan kepada orang lain, sama ada dengan niat untuk memburuk-burukkan ataupun sebaliknya. Nampak menarik ini, sebar. Padahal tidak melakukan tabayyun, tidak melakukan semakan kesahihan berita tersebut terlebih dahulu, maka ini juga adalah ciri-ciri yang menepati konteks fitnah. Jadi sama ada yang pertama sebagai pencipta fitnah ataupun yang kedua sebagai pendokong dan penyebar fitnah, maka kedua-duanya adalah dilihat sebagai perkara yang melakukan dosa besar. Dan inilah yang berlaku pada masyarakat kita pada hari ini. Sama ada yang pertama, konteks yang pertama ataupun konteks yang kedua. Apatah lagi pada hari ini muncul teknologi yang lebih mempercepatkan lagi sebaran sesuatu berita yang tidak tepat ini, malah ianya merangkumi skop yang amat luas. Dalam beberapa saat tersebar seluruh dunia perkara yang tidak betul. Wal-iyazubillah. Baik, beberapa persoalan yang boleh kita kongsi di sini ialah apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada gejala fitnah ni yang nampaknya tidak berhenti-henti. Malah disebut nanti satu perkara yang berkait dengan tanda-tanda akhir zaman, turunnya Dajjal membawa fitnah yang besar. Itu satu aspek yang lain. Nanti kita akan bicarakan kemudian. Jadi, apakah faktor-faktor? Jadi, tak lain tak bukan, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ianya berkait dengan usaha syaitan yang telah kita bincangkan sebelum ini, modus operandi mereka. Disebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 91, innama yuridu syaitanu ay yuqi'a bainakumul adawatal wal baghdha. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Surah Al-Ma'idah ayat 91. Inilah faktor paling besar yang menyemarakkan lagi gejala fitnah. Selebihnya itu dimajukan, diusahakan
dicipta oleh manusia-manusia yang menjadi penyokong-penyokong kepada syaitan ini. Juga disebut dengan istilah tentera-tentera syaitan yang juga telah kita bicarakan sebelum ini. Jadi fitnah ini tuan-tuan, satu amalan perbuatan yang amat disukai oleh syaitan sebab memecah belah kaum Islam. Begitu juga dalam konteks yang dibaca, yang telah kita baca pada minggu lepas, ayat 73. Yang menjadi perbahasan pertama di sini, iaitu usaha musyrikin untuk memfitnah Nabi. Supaya bila dah berjaya, Nabi terusir dari Mekah. Mereka puas hati. Mereka gembira, dah tak ada Nabi lagi di Mekah. Yang ini yang mereka usahakan. Jadi sama dengan apa yang berlaku pada hari ini. Apa tujuan fitnah yang ditaburkan oleh beberapa individu ataupun pihak-pihak tertentu ke atas kelompok yang bawa kebenaran? Tak lain tak bukan untuk membawa kepuasan hati supaya kebenaran itu tidak berlaku. Jadi bagi kategori penyebar fitnah pula, itu bagi orang yang mencipta fitnah. Faktornya ialah mereka ini sudah terjebak dengan kehendak syaitan. Manakala bagi mereka yang menyebarkan fitnah, faktor utama daripada perbuatan mereka ini ialah kelalaian, kecuaian. Sebab terima saja berita tanpa soal selidik, tanpa siasat, tanpa tabayun, tanpa membuat saringan, terus nak sebarkan. Sebab mungkin sensasi, mungkin menarik, padahal di situ banyak berlaku keburukan dan boleh mencetuskan kemusnahan yang lebih besar. Ini yang dikatakan sebagai pembohong. Jadi mereka yang dalam kategori penyebar fitnah, bukan pencipta, penyebar tanpa tabayun, Nabi istilahkan mereka pembohong. Ini kata Nabi dalam satu hadis riwayat Muslim, kafa bil mar'i ithman. Kata Nabi, cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta ayuhadditha bikulli ma sami'a, iaitu apabila dia menyampaikan apa sahaja yang didengarinya. Dia dengar terus kongsi. Dia baca terus kongsi. Dia dapat tahu terus kongsi. Ini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW pembohong, iaitu apabila kita ataupun mereka ini tidak melakukan sebarang tabayun. Jadi kena cek dulu. Dapat satu berita, sama ada dengar atau baca ataupun diberitahu, kena lihat dahulu, siasat dahulu. Betul ke tak betul? Tak betul, berhenti di situ. Terus delete, buang jauh-jauh. Kalau betul, siasat juga beberapa kali. Adakah ini membawa manfaat ataupun sebaliknya? Begitu sekali. Apa yang telah diajar melalui panduan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW berkenaan sesuatu berita yang kita terima, untuk elakkan kita daripada digelar oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pembohong. Wal'iyazubillah. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malah pembuatan menyebarkan fitnah ini juga atau berita tanpa usul periksa ini pernah ditempelak oleh Allah Ta'ala dalam satu peristiwa yang cukup masyhur, iaitu berlaku ke atas Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dengan hadithul ifk. Tentu masih ingat lagi firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 11 hingga 12 yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahawa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang dari mereka mendapat balasan dari dosa, wal'iyazubillah, yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Ini kata Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 11 hingga 12. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Jadi awas tuan-tuan, puan-puan,
muslimin dan muslimat termasuk diri saya sendiri. Jadi kita lah pun diajar, didedahkan tentang bahayanya fitnah. Jadi jangan timbulkan fitnah dan jangan sebarkan fitnah. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi Allah telah menerangkan hukuman yang menimpa ke atas orang yang turut serta menyebarkan berita dusta. Mereka semua akan mendapat hukuman yang setimpal dengan peranan yang dimainkan masing-masing. Wal'iyazubillah. Yang cipta fitnah satu hal, dosa dia dah dapat. Yang tukang sebar ni pun akan dapat juga. Tukang sebar lagi, tukang sebar lagi, tukang sebar lagi. Jadi masing-masing yang menjadi tukang sebar ini mendapat habuan yang bernama dosa ikut peranan yang mereka mainkan. Boleh rujuk dalam tafsir Al-Maraghi. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masih lagi kita bicarakan tentang objektif yang kedua ini, iaitu fitnah musyrikin ke atas Nabi Muhammad SAW, dan kita akan membincangkan soal apakah balasan bagi orang yang buat fitnah ni. Rata-ratanya kita ini mampu menjawab bahawa dosa besar. Dan tentu kita boleh mengeluarkan satu dalil daripada Al-Quran. Fitnah ini lebih buruk ataupun dahsyat daripada membunuh. Kita dah tahu tu. Tapi kita akan bincangkan dengan lebih terperinci. Contohnya, kata Allah Ta'ala dalam surah An-Nur, ayat 19. Allah berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah fil ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang suka menghebarkan tuduhan-tuduhan yang buruk di kalangan orang-orang yang beriman. Lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Mereka ini beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan juga di akhirat. Nampak tu? Yang menariknya di sini, Allah menggambarkan kepada kita fitnah ini berlaku ke atas kelompok orang yang beriman. Sepatutnya orang yang beriman ini menikmati kehidupan untuk beramal ibadat dengan sebaik-baiknya. Aman, harmoni, tenteram, tidak ada huru-hara. Tapi ada usaha-usaha yang jahat untuk menghancurkan ketenteraman ini. Supaya orang-orang yang beriman tidak lagi boleh melakukan amal ibadat dengan sebaik-baiknya, tidak boleh melakukan dakwah dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menjalankan kehidupan Islam sebagai satu cara hidup. Jadi mereka ini akan diberikan azab yang pedih. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah dalam ayat yang sama. Allah mengetahui segala perkara sedang kamu tidak mengetahui yang demikian. Itu dia. Jadi cuba lihat, renungkan balik keburukan fitnah yang melanda kita pada hari ini ataupun baru-baru ini ataupun selama ini, ya, yang kita mungkin disebabkan kesilapan kita sendiri kerana agak cuai, agak tidak teliti dalam menerima suatu maklumat, ya. Dan yang paling malangnya apabila kita turut menyebarkan fitnah. Wal'iyazubillah. Azab Allah sangat pedih. Dan berdasarkan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Wa amma ar-rajulu alladhi ataita alaihi yusharshar shidquhu ila qafahu." Berkata malaikat yang mengingini Rasulullah SAW, adapun orang yang diseksa dengan penyangkut besi yang menembusi pipi sehingga ke belakang lehernya dan disangkut lubang hidung sehingga menembusi belakang lehernya dan disangkut mata sehingga menembusi batang lehernya. Jadi Nabi telah diperlihatkan bersama dengan malaikat yang mengiringi Nabi beberapa azab. Di situ dinyatakan ada 3 azab. Yang pertama, yusharsharu shidquhu ila qafahu. Diseksa dengan penyangkut besi yang menembusi pipi hingga ke belakang leher. Kedua, wa man khiruhu ila qafahu.
disangkut lubang hidungnya sehingga menembusi belakang lehernya. Ketiga, wa ainuhu ila qafahu, dan disangkut mata sehingga menembusi batang lehernya. Ini semua ketiga-tiga balasan ini, fa innahu ar-rajulu yaghdu min baitihi fa yakdhibul kadhbah tablughul afaq. Iaitu kerana kerjanya sejak pagi menyebarkan pembohongan ke sehingga seluruh ufuk penjuru dunia. Hadis ini hadis riwayat Ibn Hibban dalam sahihnya. Wal'ayazubillah. Mudah-mudahan dengan peristiwa yang digambarkan tentang azab ini sudah cukup untuk menggurunkan kita agar kita tidak terlibat dengan mencipta fitnah, dan yang kedua menyebarkan fitnah. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malah Nabi sendiri menyebut dalam satu hadis yang lain riwayat Muslim, Nabi kata halakal mutanatti'un, qalaha thalatha. Nabi kata ayat ini 3 kali, iaitu celakalah golongan-golongan pelampau, merujuk kepada mereka yang mencipta dan juga menyebarkan fitnah. Tuan-tuan, jadi daripada ayat dan perbahasan kita tentang fitnah ini, dosanya, faktor-faktornya, ya, dan diceritakan berdasarkan daripada Al-Quran dan juga hadis, betapa kejinya perbuatan ini, maka kita sudah yakin bahawa kesan-kesannya sangat buruk. Contohnya, fitnah boleh menjauhkan seseorang daripada agama. Fitnah juga boleh menjadikan seorang itu buta kepada kebenaran, gara-gara terpengaruh dengan berita-berita yang tidak betul. Malah fitnah juga boleh berakhir dengan pembunuhan. Contoh pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ada banyak lagi kesan-kesan daripada fitnah ini. Jadi awaslah kita. Jadi di sini, apakah langkah-langkah yang boleh kita fikirkan agar kita dapat menangani fitnah? Jadi antaranya, tuan-tuan, kita dalami ilmu agama. Belajar kitab itu, belajar daripada guru ini, sama ada secara bersemuka ataupun lain-lain, ya. Secara berterusan, kita praktikkan pula apa yang kita belajar. Barulah dikatakan al-ilmu fi sudur, bukannya al-ilmu fi sutur. Ilmu itu di dada untuk diamalkan. Yang kedua caranya ialah kita sentiasa ingatkan diri bahawa segala perbuatan kita ini akan dicatat dan dihisap oleh Allah Ta'ala. Kata Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 49, yang bermaksud, dan kitab-kitab amal juga tetap akan dibentangkan, maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalam kitab itu, dalam kitab-kitab amal mereka, dan mereka akan berkata, aduhai celakanya kami. Mereka kata, ya wailatana mali hadzal kitab. Aduhai celakanya kami, mengapa kitab ini demikian keadaannya? Tu dah buat, dah dibentangkan, malu pula. Kenapa ditunjukkan? Dia tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar dalam kitab amal tersebut, melainkan semuanya dihitung, dicatat, ditulis, dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia tertulis di dalamnya. Dan ingatlah Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seseorang pun. Jadi kalau kita nakkan satu kegembiraan ketika kita melihat kitab amal kita dibentangkan, maka tinggalkan semua perkara yang buruk-buruk. Perkara yang lain kita boleh buat, iaitu kita mendekati alim ulama. Selain daripada belajar ilmu-ilmu yang tertentu, ilmu-ilmu agama, kita latih diri untuk biasakan melakukan tabayun dan bertanya setiap isu yang berbangkit ataupun yang kita terima, yang kita dengar, yang kita baca, yang kita diberikan. Tabayun dulu, semak dahulu, dan kita pastikan kesahihannya sebelum nak sebar, itu pun kalau perlu.
Itulah cara yang terbaik, tuan-tuan dan puan, supaya kita tidak menjadi orang yang mempromosikan fitnah melalui sebarang media. Dan perkara lain yang kita boleh buat ialah kita sentiasa mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi diri kita. Kalau kita tak suka benda buruk berlaku ke atas diri kita, maka kita juga jangan buat sesuatu yang boleh berlaku keburukan ke atas orang lain. Dan lain-lain yang kita boleh buat ialah sentiasa melakukan amalan-amalan soleh dengan sebanyak-banyaknya. Kata Allah Ta'ala, kata Nabi Muhammad SAW, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Maksudnya, hendaklah kamu bersegera melakukan amalan-amalan sebelum datangnya fitnah-fitnah, ibarat kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Tak nampak benda-benda yang buruk ni kadang-kadang. Hal ini menjadikan seseorang lelaki beriman pada waktu pagi dan boleh berubah pula kufur pada waktu petang. Gara-gara amalan yang sedikit, malah cepatlah pula terpengaruh dengan fitnah. Ataupun beriman pada waktu petang dan kufur pula pada waktu pagi. Ini kerana dia menjual agamanya dengan sedikit mata benda dunia. Hadis riwayat Muslim, juga riwayat Tirmizi, juga riwayat Ahmad dan juga At-Tabarani dan juga Al-Awsat. Tuan-tuan, puan-puan muslimin yang muslimat yang mati Allah. Beberapa nas-nas lain berkenaan dengan fitnah ini, kata Nabi Muhammad SAW, al-fitnatu na'imatun. Fitnah itu tidur. Dan la'anallahu man aiqadhaha. Allah melaknat sesiapa yang mengejutkannya. Hadis riwayat Rafi'i dalam Al-Amali. Juga kata Nabi Muhammad SAW, yang kita boleh jadikan amalan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Kita nak tetapkan pendirian kita. Juga dalam perkara yang lain, kita boleh berdoa, Allahumma inni as'aluka fa'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubul masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbinni ilaika ghaira maftun. Ataupun doa yang lain, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ataupun doa-doa yang lain, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ataupun doa yang lain, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain waslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Dan ada banyak lagi amalan-amalan selain pada amalan-amalan berbentuk fizikal. Kita boleh juga membuat amalan-amalan berbentuk doa supaya kita ini selamat daripada terjebak dengan gejala fitnah yang amat membahayakan. Dan tuan-tuan dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan beralih kepada objektif yang ketiga, iaitu perintah-perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dinyatakan dalam ayat yang ke-78 hingga ayat berikutnya. Apa perintah-perintah tersebut? Terdapat 8 perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada kita, sebab kita ini umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ialah ayat 78. Perintah yang pertama, aqimis solah, dirikan solat. Berapa waktu tu? 5 waktu. 4 waktu daripadanya dinyatakan dalam liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ini 4 waktu. Bermula daripada gelincir matahari, zuhur, sampailah malam, isyak. Manakala subuh, dengan satu ungkapan khas, wa Qur'anal fajri, iaitu Qur'anal fajri bermaksud solat subuh. Dan solat subuh ini ada istimewa lah pula, iaitu kata Allah, inna Qur'anal fajri kana mashhuda, disaksikan keistimewaannya oleh para malaikat. Sebab itu tuan-tuan, ya, dalam hal membicarakan solat subuh ini memanglah susah nak buat. Elok-elok tidur, kita pun
perlu bangun untuk solat subuh pada 2 rakaat sahaja. Dan dikaitkan dengan kalimat Quran di sini 2 kali untuk menunjukkan bahawa digalakkan, disunatkan untuk kita membaca Al-Quran, ya, memanjangkan bacaan Al-Quran kita, memperbanyakkan bacaan Al-Quran kita ketika kita solat subuh. Sebab itu disebut sebagai Quran al-Fajri. Ataupun dengan ungkapan ataupun tafsir yang lain, Quran al-Fajri ini bermaksud ianya diperhatikan. Sentiasa diperhatikan solat subuh ini sebagai satu penyaksian oleh para malaikat. Jadi yang perintah yang pertama ini adalah berfokus kepada amal ibadat, iaitu solat waktu yang perlu dibuat dengan istiqamah dan sempurna. Manakala perintah yang kedua, ayat 79, iaitu perintah untuk kita ini menambah amal ibadat kita dalam bentuk solat qiyamul lail yang bernama tahajud, supaya ianya menjadi satu amalan tambahan, nafilah. Dan daripada ibadat ini, kita dikurniakan insya-Allah maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Subhanallah, tabarakallah. Kita mendapat tempat yang terpuji di hari akhirat mudah-mudahan. Malah kita akan juga dapat insya-Allah di dunia daripada amalan tahajud ini. Rezeki yang murah, kehidupan yang aman, dan macam-macam lagi nikmat yang kita dapat yang tidak disangka-sangka. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian perintah yang ketiga iaitu melazimi doa. Doanya ialah Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Doa ini tuan-tuan Nabi ajar kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwanya ialah Nabi apabila fitnah oleh musyrikin agar meninggalkan Makkah, jadi Nabi telah berdoa. Jadi dalam keadaan Nabi terpaksa keluar daripada Makkah, Nabi diajar oleh Allah Ta'ala untuk berdoa, iaitu dengan doa Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Nampak pelik tak di sini? Nabi nak kena keluar, pergi ke satu tempat. Nabi nak kena keluar dari Makkah, tapi diajar dengan doa yang bermula dengan adkhilni mudkhala sidqin, iaitu masukkanlah aku ke dalam urusan agamaku dengan kemasukan yang benar. Apa yang Nabi nak buat ialah Nabi nak kena keluar. Tapi doa yang Nabi diajar oleh Allah Ta'ala ialah Nabi mohon supaya masukkan. Macam mana ni? Inilah yang menjadi keutamaan berbanding kepada keadaan. Apabila dalam keadaan terdesak, berlaku kesulitan, Nabi terpaksa keluar daripada Makkah, Nabi diajar oleh Ta'ala untuk berdoa supaya dimasukkan ke dalam satu tempat kemasukan yang benar lagi mulia. Maka jawapannya di sini ialah Nabi akan mendapat tempat yang lebih baik, iaitu Madinah Al-Munawwarah. Dan seterusnya Nabi diajar juga pada ayat yang sama, doa yang sama, wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan aku dengan cara keluar yang benar lagi mulia. Maknanya di sini Nabi boleh kembali semula ke Mekah selepas berjaya di Madinah dengan berjaya membuka kota Makkah dipanggil Fathul Makkah. Subhanallah tuan-tuan. Barakah doa ini. Jadi boleh amalkan. Jadi saya teringat bila baca ayat ini, saya teringat dengan pesanan Ruhil Marhumah, ibu saya sendiri, mengajar supaya mengamalkan doa ini ketika nak menghadapi peperiksaan. Nak masuk dalam dewan peperiksaan, maka amalkan doa ini. Jadi ada banyak fadilat tuan-tuan kalau kita teroka tentang doa ini insya-Allah. Baik, kemudian seterusnya perintah yang berikutnya ialah perlu ditegakkan, iaitu dengan keyakinan telah datang kebenaran, iaitu Islam. Ini perintah.
Sebab Allah telah kata kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, "Ja'al haqqu wa zahaqal batil." Telah datang kebenaran iaitu Islam dan hilang lenyap perkara yang salah. Setelah berlakunya perjuangan dakwah demi dakwah dan seruan-seruan yang baik. Keyakinan ini adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia, bukannya kepentingan peribadi. Perintah berikutnya ialah tentang Al-Quran. Meyakini bahawa Al-Quran itu adalah syifa, penawar, adalah rahmat kepada seluruh orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman ini tidak akan berlaku sebarang kerugian walaupun sedikit pun apabila mereka meyakini dengan Al-Quran, baca, tadabbur, amalkan, fahami, sebarkan. InsyaAllah di situ ada jalan keluar dan juga kehidupan yang lebih aman dan damai berdasarkan Asma'ul Husna Allah Ta'ala di situ, insya-Allah. Perintah Allah yang berikutnya ialah semua perkara-perkara yang diberikan kepada kita dalam bentuk nikmat hendaklah kita syukuri. Wa idza an'amna 'alal insani. Tapi dalam konteks ayat ini nak ditunjukkan bahawa sebahagian manusia memilih untuk a'rada, berpaling. Maknanya tidak bersyukur. Jadi perintah yang kita boleh fahami untuk kita ikuti di sini ialah mensyukuri segala nikmat yang telah ditunjukkan sebelum ini. Nikmat apa dia? Nikmat Nabi Muhammad SAW berjaya untuk berada di Madinah, selamat daripada ancaman musyrikin. Nikmat boleh menguasai semula kota Makkah, yang menjadikan kedua-dua kota ini kota yang hebat. Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah. Kemudian nikmat juga daripada Al-Quran, yang di situ ada penawar dan juga rahmat. Jadi semuanya nikmat-nikmat ini perlulah disyukuri. Dan perintah yang berikutnya ialah pada ayat ke-84, iaitu kita kena meyakini bahawa tiap-tiap seorang beramal menurut pembawaan jiwanya. Kullun ya'malu ala syakilatihi. Jadi semua perkara yang kita nak buat adalah berdasarkan tarbiyah. Tidak boleh dibuat secara olok-olok. Inilah yang dikatakan akhlak. Yang disebut juga satu komponen, salah satu daripada 3 komponen yang penting, iaitu akidah, syariat, akhlak, kesemuanya berjalan dengan serentak. Dan perintah yang berikutnya ialah tentang roh. Golongan musyrikin tanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang roh. Jadi katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad SAW, ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Iaitu roh itu adalah urusan Tuhanku dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit. Jadi apa yang perlu kita bicarakan soal kehidupan ini ialah ketika kita berada di atas muka bumi, apa yang kita nak isi? Itu yang dinyatakan secara secukupnya. Manakala aspek roh sikit sahaja diterangkan, maknanya kita kena berikan bekalan-bekalan kepada roh ini, iaitu amalan-amalan ukhrawi sebagai makanannya, zikir-zikir, amal-amal ibadat, sama ada secara khusus ataupun ibadat umum. Dan akhir sekali dinyatakan di sini kepada kita, iaitu semua perkara ini Allah boleh hapuskan kepada kita kalau Allah kehendaki. Wala in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilaika summa la tajidu laka bihi alaina wakila. Jadi rebutlah perintah-perintah ini untuk kita laksanakan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun baginda maksum, tapi baginda tetap istiqamah melakukan amal ibadat sehingga disebut oleh Sayyidatina Aisyah sampai bengkak-bengkak kaki. Itu semata-mata untuk menjadi hambanya yang bersyukur melalui melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala di sini. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama mengambil iktibar daripada ayat-ayat yang kita bacakan ini,
Iaitu objektif yang pertama, kita memperelokkan bacaan kita, tajwidnya, kefasihannya. Yang kedua, kita telah tahu bahayanya fitnah. Jadi kita janganlah menjadi orang yang pertama mencipta fitnah, dan juga jadi jangan orang yang kedua sebagai penyebar fitnah. Wal'iyazubillah. Balasannya cukup pedih sama ada di dunia ataupun di akhirat. Dan yang ketiga, kita amalkanlah semua perintah-perintah Allah Ta'ala yang telah dinyatakan dalam ayat ke-78 hingga ke-86, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita akhiri dengan doa khatam Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekali itu dahulu budaya Quran kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapat taufik dan hidayah, dan mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk kita meneruskan kehidupan kita dalam keadaan kita ini masih lagi berdepan dengan ancaman COVID-19, dan kita juga berada dalam fasa PKPB. Apa juga yang berlaku, kita tetap istiqamah dengan kehidupan kita sebagai Muslim sejati. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman dan diterima segala amalan kita, termasuk amalan-amalan di bulan Ramadan dan juga amalan-amalan di bulan Syawal, seterusnya di bulan-bulan yang berikutnya. Apatah lagi kita dianjurkan untuk mengerjakan solat puasa sunat 6 Syawal. Jadi rebutlah peluang ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang sentiasa menerima mardatillah hingga akhir hayat, insya-Allah. Jadi yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Kalau salah silap, saya mohon maaf zahir dan batin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.